kawasan mana? Sungai Furat. Terus dekat. Pakat beli rumah lah kawasan tu. Apa lagi Nabi sebut ni? Hadis Bukhari Muslim ni, hadis Bukhari Muslim, bukan hadis dhaif ke apa, hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut ramai yang terbunuh kerana merebutkannya, mesti berebut. Tuan-tuan, hak pi 3 orang pun naik satu kereta, duit minyak ni kongsi dah, satu kereta. Akhirnya hak seorang ni bunuh dua-dua ni. Yang pi satu van, semua adik-beradik, satu van, adik-beradik dah, abang pak menekan apa semua. Akhirnya hak seorang ni dibunuh. Okey, kemudian tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, iaitu sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Macam mana ni? Sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Senang aja. Senang aja. Iaitu kebanyakan disebutkan oleh para ulama hadis. Maksud hadis ni ialah satu hari dekat dengan kiamat, sama ada sebelum tanda-tanda besar kiamat ataupun dekat betul dengan kiamat. Apa beza? Ni dua pendapat ni saya sebut ni, dua pendapat ulama hadis yang saya baca. Kumpulan pertama kata sebelum terjadi tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang masyhur Imam dalam Sahih Muslim sebut 10. Mula dengan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, 3 gempa tu, apa nama ni, matahari, api, semua tu. Sebelum 10 ni keluar, sungai ini akan menzahirkan gunung emas. Sekumpulan para ulama sebut. Satu lagi kumpulan ulama sebut bukan waktu tu. Sungai Furat di Iraq, yang akan menzahirkan gunung emas itu akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Betul-betul dekat kiamat. Waktu tu matahari dah terbit di sebelah barat. Saya sebut dulu kat tuan-tuan dua pendapat tu. Tetapi yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur, gunung emas ini akan kelihatan sebelum tanda besar kiamat. Sebelum tanda besar kiamat, dan dia adalah tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat. Jadi pendapat ni lebih kuatlah. Sebab selesai tanda-tanda kecil kiamat, barulah mai tanda besar. Sebelum tanda besar nak keluar, sebelum tanda besar pertama akan keluar, iaitulah Dajjal. Dulu kita sebut ada 2 tanda kecil kiamat. Yang kanan nombor 1 Imam Mahdi, yang kedua Sungai Furat menzahirkan gunung emas. Dua-dua tanda kecil kiamat yang kanan ini belum disaksikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sungai Furat yang menzahirkan gunung emas disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kedua-dua tanda ni belum lagi berlaku. Kedua-dua tanda ini belum lagi berlaku. Alhamdulillah, dengan nikmat yang besar daripada Allah, kita di kalangan yang mendengar hadis ini, maka kita tahu apabila berlaku benda ni nak buat apa ya Rasulullah. Nabi beritahu apabila berlaku perkara ini, tengok hadis ni, Nabi pun cerita ringkas aja, tapi benda tu mencukupi, maklumat itu mencukupi. Adakah kena pergi cari? Adakah kena pergi berebut untuk dijadikan harta negara, Baitul Mal negara Islam? Nak kena buat apa ni? Nabi beritahu, alhamdulillah. Maka disebutkan di sini sungai yang ada di Iraq. Maksudnya
gunung emas ini, gunung emas, no, buat tajuk buku sedap tu, gunung emas. Tajuk gunung emas. Gunung emas itu akan dilihat di Iraq. Ada benda yang mesti akan berlaku di Syria. Ada benda yang mesti berlaku di Baitul Maqdis. Ada benda yang mesti berlaku di Iraq. Dan ada benda berlaku di Yaman. Contohnya api yang nak kepung orang, kepung, lepas tu heret orang ramai pergi ke mahsyar. Yang tu api daripada Yaman. Nabi Isa akan turun, yang tu exactly di Syria, di Dimashq, mesti Dimashq. Pusat pemerintahan Imam Mahdi, ibu negara umat Islam, Baitul Maqdis. Gunung emas tak berlaku di Mesir. Gunung emas tak berlaku di Syria. Gunung emas tak terzahir di Palestin. Gunung emas itu tak terzahir di Mekah dan Madinah. Gunung emas itu mesti di Iraq. Ini orang belajar saja. Tuan-tuan, hanya orang belajar saja. Berlaku satu benda, dia kata keluar dah ni, gunung emas keluar dah kat mana? Bukit Jernih. Ini kan main mengaji kedok malam tu. Dia main rakam saja. Kan, lepas tu dia tinggal. Kan, sekali nak main ambil rakaman tu. Itulah kan, orang suruh main duduk. Tak kira lah niat apa pun, main duduk no. Malaikat tetap mendoakan hak duduk dalam ni no. Niat apa pun, niat singgah aja pun Allah Ta'ala suruh tulis dia duduk sekali. Subhanallah. Kemudian kita tengok, mesti di Iraq. Imam Mahdi akan dibai'ah mesti di Mekah. Dia tak boleh di Madinah, dia tak boleh di KLCC, dia tak boleh di Jakarta, dia tak boleh di Mesir, dia mesti Mekah. Nampak tak? Ini hak benda hak yang ni hak tak ada khilaf lah. Yang ni yang tak ada khilaf. Yang bila kita sebut tang mana benda ni berlaku, dia mesti tang tu. Ada yang ada khilaf, ada yang tiada, yang tidak ada perbezaan pendapat. Kemudian sungai yang ada di Iraq menjadi surut airnya. Surut ni kiasan ke hakikat? Semua ulama sebut hakikat. No, adalah pendapat terpencil kata gunung emas tu petrol. Memang Iraq antara pengeluar terbesar dunia, 5 di kalangan yang terbesar dunia dululah zaman Saddam Hussein. No, top 5 no, ataupun top 10 Iraq antara yang paling besar di dunia yang keluar minyak. Ada pendapat terpencil, tetapi pendapat tu ditolak oleh kebanyakan para ulama. Yang ulama sebut bila Nabi kata ayat dia surut ni hakikat ke kiasan? Hakikat. Furat tu memang sungai, dan sungai itu akan surut sebahagian, bukan semua, sebahagian tempat. Dan tempat yang akan dilihat gunung emas itu, kawasan tu akan surut. Surut macam mana Ustaz? Surut lah, ayat tak ada. Tang tu ayat tak ada. Nabi kata sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Kita dengar malam ni pun pakat teringin dah nak pergi. Bukan semualah, amalah. Pakat tanya diri masing-masing, siapa tak sat bila saya sebut naik gunung emas, dia duduk bayang dah. Kalau pergi ambil seketui tak apa dah. Dia sebut tak sat ni dalam hati dah. Dia kata kalau boleh ambil seketui balik lah kan. Manusia ni kalau berdiri depan gunung emas, dia ambil seketui, dia puas kah? Abang siap-siap. Tidak saya dan tidak tuan-tuan. Dia takkan balik. Dia takkan balik bila dia dapat seketul pun, dia takkan balik. Yang ni sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia ni, tuan-tuan tengoklah orang kaya mana pun dalam alam ni, bila dia kaya dia nak lagi miskin ke lagi kaya, lagi banyak. Dia nak lagi banyak.
bila jumlah kekayaan dia 5 juta, dia nak 3 juta, dia nak suruh jadi 3 juta ke dia nak suruh jadi 6 juta? 6. Semua orang kaya. Semua orang kaya. Ini Nabi sumpah, Nabi sebut kaedah. Dan kaedah ni tuan-tuan perhatilah, mana-mana orang yang diuji oleh Allah dengan harta kekayaan, bila dia ada 10 tuan-tuan, bila dia ada 10, tak ada orang bila dia ada 10 dia kata ya Allah bagilah duit ni jadi 4. Gila orang tu. Tak payah kata 10 juta lah ustaz, hak gaji 2,000, dia minta supaya gaji dia 1,500 ke, dia kata ya Allah kalau 3,000 pun tak apa dah. Kalau nak sembang 10 juta jauh sangat, hak kita ni lah, hak 1,000-2,000 ni semua nak tambah. Bila semua nak tambah, tengok apa Nabi nasihat. Gunung ni mesti keluar. Sejak zaman Nabi Adam sampai malam ni tuan-tuan, berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, gunung ini belum kelihatan. Masing-masing kata apa? Ada can boleh pergi Iraq kan, naik berterbang pergi lah 9 jam sampai lah Iraq. Subhanallah. Sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Tengok apa Nabi beritahu rahsia. Apa yang Nabi beritahu benda akan terjadi, nombor 1, gunung emas akan kelihatan. Di mana ya Rasulullah? Di Iraq. Iraq besar ya Rasulullah, kawasan mana? Sungai Furat. Terus pakat beli rumah lah kawasan tu. Apa lagi Nabi sebut ni? Hadis Bukhari Muslim ni, hadis Bukhari Muslim, bukan hadis dhaif ke apa kan, hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut ramai yang terbunuh kerana merebutkannya, mesti berebut. Tuan-tuan, happy 3 orang pun naik satu kereta, duit minyak ni kongsi dah, satu kereta. Akhirnya hak seorang ni bunuh dua-dua ni. Yang pergi satu van, semua adik-beradik, satu van adik-beradik dah, abang, pak menakan semua. Akhirnya hak seorang ni dibunuh, saling bunuh antara satu sama lain. Bila tiap-tiap orang dah ambil satu beg, tiap-tiap orang dah ambil 2 beg, tiap-tiap orang dah bubuh dalam bonek dah. Emas tuan-tuan, bukan padi pun orang bubuh curi penuh gundi buah dalam bonek. Lembu pun orang curi. Lembu dan koton merah pun boleh. Lembu emas.